Okay, so ni adalah satu you all punya task individual. Okay, jadikan saya punya kelas hari ni yang micro teaching ni sebagai guideline untuk you buat assignment nanti. Okay. Okay, so apakah objektif untuk topik ni? Okay, you akan diperkenalkan introduction of micro teaching. Okay, tadi kita discuss secara general, tahu tak? Okay, general. Pesakit nak tahu diabetik. Okay, so you semua cerita, you cerita. And then ada juga pesakit tadi saya mention, saya dah tahu penyakit kencing manis ni. Dah tahu tanda-tanda hypo, apa yang perlu dibuat. Cuma saya tak tahu je nak guna glukometer. Tu adalah salah satu micro teaching. Kita fokus kepada sesuatu komponen sahaja. Okay, so tu yang kita akan belajar lah. Define micro teaching, explain the goal and concept of micro teaching, fourthly describe the skill in micro teaching, explain step in micro teaching, and lastly appreciate the importance of micro teaching in teaching micro teaching skill in teaching and learning. This is effective, effective domain. Tengok you appreciate. So nanti bila you ada knowledge ni, waktu you nak develop teaching kepada pesakit, okay, you tahu dah micro teaching ada macam ni. Okay, so as an introduction, ni adalah mukadimah dia tahu, dia punya sejarah macam mana. Tapi saya tak nak baca yang ni, you baca sendiri as your knowledge sahaja bagaimana micro teaching ni diperkenalkan. Okay, of course lah daripada overseas lah semuanya. Okay. Okay, so as a definition, micro teaching is a method of practice teaching in which a video take for a small segment of a patient classroom. Teaching is made and later evaluated. Okay, maksud dia micro teaching daripada komponen yang besar. Okay, you just ambil satu sahaja portion yang ada di dalam topik tu. Okay, contoh pesakit diabetik, selain daripada you bagi information general knowledge tentang disease process, tanda-tanda hypo, apakah tindakan. So dalam tu akan ada cara melakukan self glukometer, cara melakukan penjagaan diabetic food. Okay, so waktu you bagi micro teaching, you tak cover semua tu. You ambil related sahaja yang you rasa sesuai untuk diberikan kepada pesakit yang memerlukan tadi ataupun patient needs tadi. Okay, kalau patient tak faham tentang menggunakan glukometer, so you ambil sahaja mengenai glukometer. So di dalam glukometer tu, you akan ajarlah glukometer ni apa, apakah keperluan dia, apakah peralatan dia, macam mana nak ambil, macam tu. Okay, dia fokus kepada satu sahaja. A system control practice that makes it possible to concentrate on special teaching behavior and to practice teaching under control condition. Okay, so waktu you deliver you punya micro teaching material ni, you akan control semualah. Okay, samalah. Okay, you tahu you punya patient tu macam mana kan? Okay, you akan assess patient needs. Level dia setakat mungkin dia tak faham term-term medical, so you need to simplifykan kat dia. Okay, macam tu. Okay, micro teaching is a organized practice teaching, quick, efficient, proven, fun, a way to help teachers get off a strong start. Okay, maksud dia di dalam micro teaching ni, you tak akan nampak tau macam yang saya ajar you sebelum ni ataupun nursing tutor yang ajar banyak padat gila nak faham. Contoh macam tu kan. Okay, so micro teaching ni you akan develop the way you develop you punya teaching tu supaya ringkas, tak banyak maklumat dalam tu sebab dia kan kita dah fokus satu komponen sahaja kan. You akan buat quick assessment kat dalam tu. Macam tu. Okay, the activities for demonstration skill, organize, communication and application of theory. Okay. Okay, apakah goal of micro teaching? Okay, provide a simple of teaching method and opportunity to design and facilitate a lesson.
Okay, kita just nak bagi um, satu satu kaedah pembelajaran lah selain daripada kita bagi lecture yang padat tu. Okay, so micro teaching ni juga merupakan salah satu cabang yang mana kita nak fokus kepada sesuatu komponen. Okay, so ia boleh sebagai teacher kita boleh facilitate lah kita punya lesson tu lebih efektif untuk kita deliver dekat pesakit compare dengan yang banyak-banyak lecture, yang compact lecture tadi lah. Sebab kita just fokus dalam, contoh dalam yang apa ni, yang HIS, yang nasi informatik tu, okay, saya bagi general je, yang fokus tentang nasi information system. Saya tak ajar lagi, saya suruh you all buat assignment tu. Nanti saya akan fokus the end of tu. Tu adalah salah satulah micro teaching. So daripada broad topik, saya fokus kepada his sahaja. Okay. Give confidence, support and feedback as a teacher trainer. So kita, you sebagai seorang teacher, sebagai educator yang kita nak bagi apa ni, teaching kepada pesakit, kepada family member, micro teaching ni kita boleh meningkatkan kita punya confidence tau, sebabnya kita dah simplify. Jadi setiap information yang kita share di dalam material kita tu dia lebih lebih padat, lebih simple, sebab dia tak banyak focus area kat situ. Okay, itu adalah matlamat dia lah. Okey, apakah konsep of micro teaching? A teaching trainer technique, maknanya as educator, as a teacher, kita kena master di dalam teaching skill. So you nanti nak buat micro teaching nanti, memang banyak topik yang boleh kita buat kan. Pencucian luka, kita boleh buat anything lah yang you rasa sesuai. Contoh patient yang perlu buat self monitoring blood pressure, so you nak memperkenalkan alat tu, alat apa ni, ni you panggil apa, bukan sphygmometer, yang dah pakai cuff tu, you panggil apa situ, self monitoring blood pressure lebih kurang gitulah. Okay, so you cerita komponen yang berkaitan dengan tu je. You tak pergi dah melalut-lalut sampai pengaliran darah, tekanan darah tinggi macam ni, bacaan normal macam ni. You tak pergi detail dah kepada fisiologi of the darah tinggi tu. Sebab patient memang dah tahu dah. Cuma kita nak fokus skill je macam mana nak guna self monitoring hemodynamic tu. Self monitoring blood pressure tu. Okay. So to teach a single concept of content. Satu saja. Okay, using a specific teaching skill. Okay, you nak ajar, you nak guna kognitif ke? You nak guna kognitif ke? You nak guna skill ke? You nak guna efektif ke? So you decide. Okay, kalau you rasa patient saya ni tak faham tentang penyakit darah tinggi, so buatlah micro teaching tentang macam mana penyakit darah tinggi ni berlaku. So you tak pergilah dekat instrumen-instrumen tu. Boleh tak? Faham tak? Boleh? Faham? And then micro teaching ni dia short time. Dia tak ada lebih daripada 2 jam, 3 jam. Okay, biasanya kalau kita bagi micro teaching dekat pesakit di dalam ward, biasa 15 minit. So you boleh jangka lah, slide you mungkin ada dalam 15 saja, 10 saja. Okay, small number of pupil. Okay, dia tak ramai lah, dia biasa one-one. Okay, pesakit dengan educator tu sahaja. Okay, itu adalah konsep micro teaching. Okay, apakah skill in micro teaching? Okay, ni adalah skill waktu you develop micro teaching. Okay, you kena ada 5 benda ni. Ada set induction, verifying the stimuli, questioning and reinforcement, explaining and illustrating, dan juga closure. Kita tengok satu-satu. So make sure you all punya micro teaching nanti, okay, kena ada benda ni, kena ada 5 benda ni. Okay, untuk set induction, okay, a process or device to induce student to attend and learn. Okay, dia merupakan beginning of a lesson. Okay, the reason focus to the interest, involvement on learning material, stimulate student interest, involvement, give a framework of a lesson. You punya student adalah patient lah. Okay, patient gunakan patient you sebagai student.
senang you nak relate nanti yang mana sesuai, information yang mana sesuai untuk level as a patient. Okey, jadi set induction ni, okey, kalau you perasan sebelum ni saya ada tanya you kan, sebelum saya pergi kat introduction semua tu saya akan tanya. Okey, dekat ward macam mana you nak katakan situasi pesakit tu adalah adalah pemberian education kepada pesakit. So tadi you jawab waktu tengah melakukan tata cara, waktu patient bertanyakan tentang sesuatu ubat contohnya, kat situ kita boleh bagi education. So you dah bawa dah audience tu, patient tu kepada satu konsep. Oh mungkin dia ni nak cerita pasal education di kalangan untuk pesakit kot, macam tu. So you punya slide yang pertama buat dahulu set induction. Okay, the way you approach tu depend kepada you lah. Mungkin you tunjukkan video dulu ke. Okay, you tunjuk satu video keadaan luka yang kotor kan. Okay, ataupun satu gambar keadaan luka yang kotor. Lepas tu dekat bawah tu tanya. Okay, adakah anda mengalami masalah seperti ini? Tu set of induction dipanggil. Maknanya you bawa you punya patient tu memang kita pun patient tu betul lah mengalami luka yang macam tu. Okay, boleh? Faham? Set induction. Okay, so how? Do something unusual at the beginning of the lesson. That is how you create your punya micro teaching. Okay, ada setengah orang dia guna statistik. Okey, kadar kemasukan pesakit yang mengalami serangan jantung tinggi tahun ni sekian. So macam mana tengok dia tarik audience tu, dia tarik dia punya student. Oh, macam tu. Okey. Related accident or story, depend lah. So guna you punya clinical experience last year tu macam mana. Okey. Show exhibit or model, purposeful, meaningful, smooth and planned. Okey. Ni micro teaching lebih kepada you all punya creativity lah. Okay, tengok the way you nak sampaikan. Sebab itulah kalau you tengok student retain tadi, kalau kita just guna word sahaja mungkin 10% sahaja. Tapi kalau kita gunakan demonstration, mungkin 70% retain information tu patient akan dapat lah. Okay, so yang ni kalau kita present lah. So you level you nak buat assignment ni tak present tau. You just prepare material. Boleh faham tak? Okay. Present, prepare material. So material ni you akan gunakan nanti dalam work. Contohlah. Okay. You step pertama baru. Okay. Gaining attention, voice, eyes, contact, pause, AVA. Tu caralah macam mana kita nak mulakan set induction. Okay. Encouraging interest, questioning, enjoy topic interval, start within the activities ataupun mungkin pendekatan untuk set induction ni kalau saya online dengan you ni, okay, saya buat satu game. Okay, macam mana kita nak tengok barrier di dalam communication. So saya suruh you pass one by one communication, content yang ada di dalam saya punya communication process. So tengok yang last sekali apa yang jadi. Tu pun salah satu aktiviti juga. Tapi saya punya interest, saya nak ajar you barrier yang ada di dalam communication. Nampak? Boleh? Boleh kan? Okay, structuring, give outline, state expectation. Okay, making links, previous lesson, reference to current events ataupun you dah ajar dah patient sebelum ni tentang disease process. Okay, so dalam slide yang pertama tu mungkin kata, okay, you akan link, okay, you buat satu link, okay, ni adalah kita punya previous. So kita previous class, kita dah discuss tentang disease process. So hari ni, kita nak discuss tentang penjagaan kaki diabetik. Macam tu. So dia link. So patient yang sama lah kot mungkin kan. Macam tu lah. Okay. Warin the stimuli. Okay, the reason to hold student attention. Okay, during the lecture hours. Okay, waktu stimulasi. Okay. Kalau you tengok semua tutor-tutor kan, mesti dia tanya you kan, dia trigger sikit you. Okay, dekat ward you jumpa apa tentang pesakit yang tak compliant dengan ubat ni. Dia susah makan ubat lah, dia sembunyikan ubat lah. Macam tu.
Tengok macam mana kita trigger student waktu kelas contohnya. Okay, eye contact. Kalau you present, you tengok eye contact, voice variation, marah, nampak student bermain, buka handset dalam kelas, ataupun waktu kelas saya ni online tak nampak ni, you lah pergi ke mana entah. Macam tu lah, tapi benda tak nampak kan. Okay, gesture, focusing, movement, pose, you boleh gunakan yang tu. Okay, cuma waktu di dalam slide ni, untuk you all punya prepare, mungkin you boleh masukkan activities lah, okay. You tengok macam mana you nak stimulate, okay. You boleh gunakan video dulu, okay. You tunjuk satu video. Sebab tu di dalam you all punya micro teaching nanti, you nak masukkan link pun, tu tak kisah. Okay, sebab the way you nak create you punya content, okay. Okay, and then questioning and reinforcement, okay. Sama apa lah. Sekejap. Okey. Okey, ni slide dia. Purpose of questioning. Kita nak increase participant. Okey, saya nak semua student saya ni, 50 orang ni, engage dalam kelas saya. So, saya akan tanya satu-satu. Lepas tu, you all lah puan kuatnya bertanya. Takut nak masuk kelas. Betul tak? Okey, tu kalau kita buat secara live lah kan, presentation live. Okey. Arouse interest and curiosity in the topic. Okay, develop active way of thinking and learning. Kemudian guide in the process of finding of good and correct answer. And then help concentrate on the topic. Okay, so waktu you create micro teaching ni, you boleh buat activity lah. Okay, you buat satu soalan, dua soalan, macam mana you nak tanya previous tu. Maklumat apa you tanya. Okay, antara peralatan yang digunakan sewaktu mencuci luka adalah apa. Macam tu. Okay, kita tanya untuk kita tengok participant tu engage ke tak. So, nanti bila kita nak present dengan dia, kita tahulah, oh slide ni kita kena tanya pesakit ni. Kita nak tengok dia engage tak. Okay, dia faham tak dengan topik kita. Boleh? Boleh buat dah ni? InsyaAllah. Okay. Kemudian ni adalah step dalam questioning. Okay. Ni kalau kita tanya face to face, kalau kita in real time dah. Okay. Ask question, saya tanya the whole class. Okay, faham ke tak? Ada apa nak tanya? Kemudian saya tanya soalan, seorang pun tak jawab. And then, saya tunggu. Okay, saya tunggu ni faham ke tak ni. Saya ajar pasal kena cuci daripada bersih ke kotor. Contoh kan. Tak ada student yang boleh jawab ni. Confused. Kotor dulu ke bersih dulu So tunggu. Tunggu. Tak boleh lah tunggu lama-lama So saya panggil lah. Call one student. Dah volunteer payah. Saya panggil lah nama student. Keluarlah macam-macam. Mulalah. Duduk dekat sikit dekat komputer, takut puan panggil nama dia kan. Betul tak? And then how to react. React the answer with judgment. Okay, so macam yang saya tanya kan. Okay, so Sarika cakap, okay, dia macam ni. Dia punya view, dia nampak macam ni. Okay, so tengok macam mana the way kita respond dengan answer tu. So, acknowledge correct answer, prompt, probe, ask around. So, macam mana you nak jadi kreatif waktu you nak bagi tu. Okay, emphasize correct answer. Okay, kalau salah, cuba emphasize balik. Oh, the correct answer sepatutnya macam ni. Why? Okay, tu adalah step dalam kita bertanya lah kepada pesakit. Okay, and then reinforcement. A skill can change student behavior in positive way. Reinforcement. Okay, saya tahu bila online ni majority tak alert pun. Dia pasang laptop tapi mungkin ada laptop satu lagi tengah main ni kot, MLM ke apa Gitulah. So saya nak engage balik, saya buat reinforcement supaya student tu ngadap balik saya punya lecture hari ni. Okay, macam tu. Okay, so dia ada 3 extract and sustain attention during lesson. Maknanya saya nak get in back you dekat kelas ni. Saya tak nak you sampai 2 jam bukan dengar kelas saya tapi you punya attention tu duk main game. Contoh macam tu lah. Ataupun duk buat kuih, duk belajar resepi kan. Okay, kat rumah tak tahu.
Okay, encourage student to try and achieve more. Okay, saya tanya lagi soalan. Saya bagi lagi aktiviti dekat dia. Okay, increase student confidence. Wah, tak baik. Ya, saya pasang ni je. Saya tak fitnah. Saya rasa. Tapi rasanya tak lari jauh tu, Alif. Aduh, tak apa. Tuhan ada Allah ada. InsyaAllah. You all ni semua baik-baik semua ni. Okay, component of positive reinforcement skill. Okay, kalau you educate patient nanti, okay, tengok verbal, positive word, okay, good, yes, okay, patient respond. Pakcik, needle untuk kita gunakan self glucometer ni saya berapa? Pakcik pun cakap 21. Pandai, bagus pakcik. Pakcik ingat yang tadi. Macam tu lah. Okay, non-verbal action, note the head, clamp of the hand, smile. Kadang-kadang benda ni spontan je sebenarnya berlaku, dok, spontaneous. Kalau you bagi head education dekat pesakit, kalau you dah biasa nanti, kalau patient tu boleh apa ni recall balik benda yang you ajar tu, you rasa sangat oh ya Allah sukanya patient faham yang kita cakap. So secara tak langsung you akan smile ataupun waktu patient explain oh saya faham macam ni yang awak cakap tadi Pok Cik Wayak dah. Ya pun Wayak. Oh macam tu betul 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 macam tu lah. Okay, no verbal action. Okay. Use of work. Okay, let student do project, trip, education. Okay, saya reward. Okay, saya buat quiz di dalam kelas and then yang first, second, third. Kalau last tu saya ada buat jugalah. Yang ni tak sempat lagi nak create game dengan you all. Okay, last saya buat untuk final year. Saya buat quiz kat dia, so saya bagi reward. Macam tu lah. Okay. Bukan rasuah. Alif, ni bukan rasuah tak fitnah ni, tak rasuah. Okay, yes, reward. Okay, sebab kadang-kadang memang kita nak engage, kita nak enforcement tu, benda ni yang kita perlu buat lah. Das untuk teaching purpose. Okay, bukan nak rasuah apa semua. Okay, use to the answer. Okay, repeat answer, change structure. Okay, saya boleh manipulate. You bila you mengajar nanti, you educate patient, you nak tengok dia faham ke tak faham, question ni balik kan. You boleh guna balik jawapan dia tu, you terik balik lah. You tukar balik. Tengok confuse ke tak pakcik ni. Macam tu lah. Okay. Nak jadi cikgu kan. Okay. Step yang seterusnya adalah explaining and illustrating. Okay. So make sure you all punya micro credential content kena ada benda ni Okay. You present information in an efficient manner. Okay, kalau you rasa you tak nak letak dalam bentuk teks, mungkin you punya content tu teks banyak sangat. Okay, saya faham lah puan banyaknya teks dalam slide. Okay, saya nak convert dalam simple method contohnya supaya lebih faham lagi. So gunalah. Okay, illustration sebenar. Okay, understand concept, can follow instruction, will flow of thought. Okay, you all suka kan menggunakan instruction ni kan, illustration kan. Letak gambar-gambar banyak-banyak. Tapi elakkan jangan terlalu banyak sangat letak gambar, jangan letak gambar yang unrelated. Nanti patient fokus duk cerita pasal dressing tapi letak gambar staff nurse yang cantik-cantik ke macam itulah. Okey. Dressing tu satu je fokus dekat luka. Yang lain tu semua staff nurse duk sengih-sengih. So tak meaningful jugalah. Okey. Yang seterusnya interpretive. Okey. Specify central meaning of a term of statement. Clarify issue, idea, concept and principle. Okay. Tengok the way. Yang ni semua you all punya kreatif. Dia tak ada betul, tak ada salah. Okay, you boleh follow je mana-mana konsep yang ada kat dalam ni. Okay. Okay, reasoning. Kita use logical process to answer question waktu kita deliver kita punya micro teaching. Okay, descriptive. Describe process, structure or procedure. Contoh pencucian luka kan. Okay, first sediakan peralatan. Yang kedua squeeze the sword contohnya lah. Okay, you rasa kalau you nak letak di dalam word tu banyak. Mungkin susah patient nak faham. So you buat flow. You buat carta flow daripada first kotak pertama step dia macam ni. Ada arrow dekat bawah. Kemudian step yang kedua squeeze. Masukkan solution contohnya. So tengok macam mana the way creative you illustrate you all punya information untuk develop micro teaching. Okay, illustrating. Okay.
Okay, purpose dia simple to complex. Okay, kalaulah konsep tu susah sangat, kita pun tak faham. Okay, cuba simplify ataupun you just guna satu gambar saja. Okay, satu gambar luka yang kotor and then you explain sikit dekat bawah. Ni adalah contoh luka kotor. Ciri-ciri dia ada selaf, contoh skin pucat ke, macam tu je. Okay, clarify rule, concept or principle, make difficult or abstract idea easy to understand. Okay, so kalau rasa macam berat sangat, cuba guna tukar konsep, guna illustrating. Okay. Okay, guiding of illustrating, example skill, simple story, simple. Dekat you tak keluar lagi eh? Okay, ni slide saya. Semua jumpa? Lambat sikit saya rasa. Okay, clarify. Bukan. Sekejap ni. Okay. Simple example, stories, object or diagram. Okay. You boleh ambil contoh-contoh pesakit yang ada luka-luka yang kotor sangat. Nak compare supaya patient kata, oh keadaan luka kotor macam ni. Luka bersih macam ni. Okay. Relevant simple. Appropriate media. Tengok you all punya patient tu umur berapa. Kalau kanak-kanak, gunakan gambar kanak-kanak lah. Jangan letak gambar orang tua. Tak sesuai lah dengan dianya. Okay, interesting example. Okay, ni the way waktu you nak deliver lah. Okay. Closure, completion of learning section, uh, achieve only learning have taken place. Okay, biasanya kalau closure ni senangnya macam kita buat ni lah, conclusion Okay, kita embed, okay, kita buat close up balik. Okay. Reason to focus attention and consolidate student learning. Allow student opportunity to demonstrate what they have learned. Ni kalau kita bagi apa ni? Kita bagi face to face lah. Kita deliver kita punya micro teaching ni. Okay, so kita boleh tanya dia. Suruh dia demo balik ke, suruh dia explain balik. Okay, daripada permulaan tadi, apa yang telah anda faham? Apa yang boleh anda share dengan saya, Pakcik? Macam mana Pakcik faham dengan diabetik ni? You pun cerita bla 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 bla. Itu salah satu lah. Okay, dia ada mini closure dan juga final closure lah. Okay, so step in micro teaching. Okay, okay, so preparation. Okay, so now you all punya assignment ni je, preparation slide. Okay, ataupun preparation material. Tak kisahlah you nak guna slide ke, you nak guna video ke, okay, tetapinya saya nak you buat dalam bentuk slide lah. Okay, and then siap dah material, okay, you akan buat presentation and observation. Nak bagi dah dekat pesakit. Okay, and then video tape viewing. Waktu ni, ni kalau ada yang secara secara ada course yang dia develop micro teaching ni bukan saja face to face tau, dia boleh develop secara online. Okay, discussion and analysis. So waktu kita bagi education dekat pesakit tu, so kita boleh buat discussion, analysis, tengok level patient faham ke tak, relative faham ke tak dengan kita punya explanation semua tu. Okay, giving and receiving back. Okay, tanya balik. Okay, macam yang saya buat ni lah, macam you all tengok tutor-tutor yang berbuat tu. So mesti dia tanya, okay, ada apa-apa nak tambah ke, apa you all punya opinion, okay, macam tu. Okay, so preparation, teaching segment, kita pergi satu-satu . Okay, general and specific objective. So make sure you all punya preparation slide nanti, micro teaching ni, you dah pilih satu, create you all punya own objective yang you nak achieve di dalam you all punya micro teaching. Okay, element of the lesson, nak buat kat mana, dalam ward, di dalam bilik, okay, di dalam bilik contohnya. Explanation, a specific skill, okay, kalau yang melibatkan psychomotor skill, mention, okay, menggunakan AVA ke, ataupun you just present menggunakan komputer, menggunakan phone, voice, body language, and level of the student. So level of student ni assume patient kita patient. Assume micro teaching content yang kita nak develop ni adalah khas untuk pesakit. Okay. Okay, ni kalau kita nak present biasanya time 5 to 10 minutes.
media evaluable, peer supervisory evaluation, ada form dia, and then video tape. Ni kalau kita nak present lah ataupun course tu secara online. Okay. Kemudian video typing viewing, kita tengok balik, okay, as a presenter, as a educator, kita akan tengok balik lah. Tu kalau kita buat rakaman kalau kita buat rakaman, kita nak tengok balik patient level ni, kat mana faham ke tak pakcik yang tadi, macam tu lah. Okay, kalau secara traditional ni, waktu tu jugalah kita buat observation. Okay, objective were accomplished or not. Okay, tengok objektif yang kita set tadi tu, dekat material content kita tu, achieve tak? Kalau ada 5, achieve tak? Patient boleh buat self monitoring, patient boleh explain equipment contohnya, make a list of strength and suggestion for improvement. So bila you dah biasa melakukan health education, patient education, you boleh tahu dah, sepatutnya waktu slide ni tak boleh cerita tentang apa, contohnya infection contohnya. So slide yang keempat baru sesuai. So patient boleh fokus lah. Slide ni just cara sahaja. Slide yang keempat baru kita berbincang tentang masalah infection contoh. Okay. So kita boleh improve. So next time kalau ada patient lagi nak, so kita ingat dah kita boleh buat improvement. Okay, discuss with supervisory team and make conclusion. So kalau you bekerja nanti, sister nak tengok, so kita boleh buat sama-sama lah. Okay. So kadang-kadang materi, kadang-kadang micro teaching kita buat ni, kita buat sama ada flip chart ke apa kan. Kadang-kadang bukan untuk kegunaan kita juga, kita boleh guna sesama lah, semua klik kita kat dalam Word tu. Okay. Sebab biasa saya dekat Word, saya create tentang pembedahan jantung kan. Pasien yang buat bypass, pasien yang buat pembedahan jantung berlubang. So semua tu konsep dia lain tu. Jantung berlubang biasanya melibatkan orang kanak-kanak. So kanak-kanak ni waktu kita deliver tu kena ada parent contohnya, supaya parent ni tahu macam mana nak jaga anak dia selepas post-op. Macam tu. Okay. So member saya yang lain, kalau diorang nak guna, diorang boleh guna je flip chart tu. Macam tu lah. Okay, that's why kan ada sentiasa ada penambahbaikan lah. Okay, kemudian discussing and analysing. Okay, the supervisory team discuss, analysis the presentation. So kalau kita tak ada supervise punya team, kita punya staff pun boleh je supervise. Okay, kita tengok. So sekali pertama kita buat micro teaching ni, kita deliver dekat patient. Patient banyak tanya. That's mean patient tak faham dengan konten yang kita nak sampaikan kan. So you boleh reflect balik, you boleh reflect balik, kat mana patient tak faham. Kat sini kena tambah lagi konten dia. Kat sini kena tambah lagi aktiviti untuk engage dengan patient. Okay. Objektif 3 domain tadi, psychomotor, cognitive, affective. Okay, evidence to support. Kalau you ada sister, kalau you punya micro teaching disupervise oleh satu tim yang ada dekat hospital yang memang khas untuk patient education, so tim tu dia akan revise balik lah. Okay, behavior of the presenter, appropriate tak waktu kita menyampaikan kita punya micro teaching kepada pesakit, kita menggunakan body language yang okey ke tak, macam itulah, sesuai ke tak. Ni present mata keliling pandang atas bawah semua, tak fokus. Okay, ni yang berlaku dekat presentation hari itulah. Tak tengok dekat skrin, melilau-lilau mata. Allahu Akbar. Macam itulah, fokus. Okay? Tengok sekejap, tapi kalau tak boleh tengok, cuba tengok bahagian lain sikit. Kemudian back to the patient balik. Macam itulah. Ni tak boleh lah melilau 360 ni, tak tahu mana dia tengok. Okay? Okay, giving and receiving back. Feedback, okay, self feedback, okay, kita punya self feedback waktu kita bagi micro teaching kepada pesakit, ataupun waktu kita bagi patient education tu ada supervised team yang tengok. Okay, so supervised tu akan buat positive reinforcement lah. Okay, dan juga constructive criticism. You kena ingat waktu you bekerja nanti, you jangan cakap semua nak kritik cara kerja, cara kita buat. Salah satunya kritik ni dia boleh menyebabkan ke arah positif. Okay, so kalau you salah buat kat situ, so dengan kritik ni lah salah you buat, you bukan nak condemn orang tau. Kita sekarang ni kalau kritik sikit mulalah condemn kamu tak pandai ke, kita rasa down. Jangan fikir macam tu tau.
Sebab nak kalau kita baru lagi dalam bidang klinikal, memang kritik tu biasa. Tetapi tengoklah kalau rasa macam kita tak boleh cope sana dengan kritik tu, cakap awak ni tak pandai ni bagi micro teaching, jangan mudah down lah, okey. Cuba buat self feedback balik, cuba buat reinforcement innovation, cuba buat modification lah. Sebab kadang-kadang orang baru dengan orang lama tak sama method dia. Okey, kalau orang baru tu setahun jago, mesti dia nak tengok lagi kepada teks. Dia takut salah lah kan, fakta dia ni salah. So supervise team pun dia kata, awak ni banyak tengok teks, patutnya kena ada eye contact dengan patient. So tak apalah, takes time sebab kita baru je kali pertama bagi patient education. So mungkin tak ingat lagi fakta-fakta. Compare yang dah 10 tahun yang boleh cakap ba kat depan. Tak ada benda pun boleh dah cakap. Pernah tak tengok stamina yang macam tu? Pandailah dia ni cakap. Wish, sedap lah. Dia cerita pasal ni tak tengok apa-apa pun. Padan lah. Dia dah 10 tahun dah kerja. Kerja pula dekat ward diabetes. Makanan dia lah tu. Okay? Faham tak? Okay, the presenter is encouraged to interact freely with their team. So macam mana kita nak improve kita punya micro teaching tu waktu kita deliver tadi, okay? Feedback should be honest and direct, constructive, focusing, presenter can improve. Ingatlah tu, nanti kalau kena bagi talk dekat patient, boleh guna skill yang ada di dalam micro teaching. Okay, you kena ingat tau, good presenter, good educator, kita close dengan patient, kita faham needs patient tu. Kita kadang-kadang tak perlu pun sampai 10-15 minit duduk kat pesakit. Tak perlu nak macam merewang-rewang lah, macam apa ni, buah-buah banyak, cakap-cakap lebih-lebih. Fokus je, fokus yang tu. Kadang-kadang benda tu dah efektif dah sebenarnya. Walaupun 5 minit kita bercakap dengan pesakit. Okay, as a conclusion, micro teaching is a skill. Okay, you kena develop skill ni. Dan micro teaching ni you akan belajar lagi nanti waktu tahun 3. Okay, cuma saya just ajar konsep saja, basic macam mana nak prepare. Okay, macam mana kita nak prepare salah satu lah method patient education. Okay, skill and step in micro teaching. Okay, kalau one day kena present, you dah tahu dah. Okay, kalau bahagian presentation, kena buat macam ni. Boleh guna AVA, voice, tone dia, macam mana skill yang important, macam mana you nak tingkatkan you punya volume of the voice, body gesture contohnya, tak adalah kaku macam tu. Okay, increase competency. Okay, micro teaching ni walaupun kita bagi health education sebagai satu nursing care kat atas pesakit, dia boleh juga meningkatkan kompetensi, kecekapan kita sebagai seorang jururawat. So bila you eligible and bila you skillful di dalam sesuatu perkara, di dalam sesuatu kemahiran, you akan jadi seorang jururawat yang betul-betul kompeten. Okay, patient tanya bab ni you boleh jawab, patient tanya tentang ni you boleh jawab, you ada knowledgeable. Dan juga micro teaching merupakan satu effective teaching sebab dia hanya fokus kepada satu komponen, depend kepada patient needs tadi. Okay, you just fokus yang tu, patient nak tahu yang tu, you tak perlu dah nak cerita melalut-lalut daripada introduction, bla 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 bla. Dia nak tahu yang tu je you ajar. Okay, I rasa that's all. Ada pertanyaan tak? Micro teaching. Itu adalah konsep dia. Sebelum saya cerita sikit pasal you all punya coursework assessment. Okay. So kalau ada sekarang malu-malu lagi nak tanya. Okay. So Sufi dah ada tajuk dah. Nak buat apa pasal micro teaching? Sufi Masih nak memikir. Masih memikir. Ya, baru nampak konsep. Baru nampak konsep. Arika ada? Gimana tak fikir? Tak fikir lagi. Raida?